Jadi maksudnya apabila kita sujud, apabila kita sembahyang, tentulah kita ada sujud. Apabila kita sembahyang, apabila kita solat, tentulah kita ada sujud. Maka apabila kita sujud, di mana tempat yang jatuh dahi kita kepada bumi mana? Di mana tempat yang kita sujud? Di mana tempat yang kita letakkan dahi kita ke tempat itu? Tak kiralah di mana tempat, mana kawasan, mana negeri sekalipun. Apabila kita letakkan dahi kita di suatu tempat, daripada bumi, itu kalau adat orang dulu dia sembahyang atas tanah. Perjalanan mana-mana sembahyang atas tanah. Sembahyang mana-mana tu dia sembahyang atas tanah. Adakah dia bersejadah ke tidak, itu tidak ada masalah. Kita tak sujud atas tanah, kita sujud atas sejadah, sujud atas masjid, atas sujud atas mi ke masalah, atas sujud atas lantai ke masalah, maka itu sama ya saja. Tak mesti sujud di atas tanah, tapi walid adat orang dulunya ia sembahyang atas tanah. Dia tak hafal sejadah pun, sampai masa dia nak sembahyang atas tanah. Lebih laginya negeri Arab tu dia tanah dia kering, tanah dia tu kering, tak basah. Kalau sembahyang duduk atas tanah pun tak jadi kekotoran bagi mereka. Sebab tu boleh sembahyang atas tanah tu pada nisbah orang Arab. Adapun kita nak sembahyang atas tanah, boleh jadi tanah tu basah. Kena hafalkan dengan apa-apa hafalan. Jadi maksudnya apabila kita sembahyang, kita ada sujud. Maka sembahyang kita tu tak kiralah sama sajalah jatuh di mana-mana tempat. Mana-mana tempat daripada bumi Allah Ta'ala ini, malaikat menyaksi ia setempat tu bagi hamba pada hari kiamat. Tempat yang kita sembahyang itu dia akan jadi saksi, sokong balik kita, dia jadi saksi kepada kita bahawasanya kita ada solat. Dan menangis ia atasnya, dan menangis ia setempat tadi itu atasnya, atas hamba pada hari matinya. Apabila kita mati, tempat yang kita pernah sembahyang atas dia tu dia menangis. Sebab dia serentak. Kita sembahyang di atas dia tu dia serentak. Maka sekiranya kalau kita mati, dia tu menangis. Dengan sebab inilah, jadi maknanya mana-mana tempat saja yang kita sembahyang, tak kiralah kita hafal sejadah ke tak hafal sejadah, sama. Di mana-mana tempat yang kita sembahyang tu, tempat itulah akan jadi saksi kepada kita pada hari kiamat. Sebab tu disunatkan bertukar tempat ketika sembahyang. Ketika kita selesai pada sembahyang fardu, apabila kita nak sembahyang sunat itu, disunatkan kita pindah tempat. Untuk apa tu? Untuk nak ambil banyakkan saksi. Untuk nak membanyakkan saksi. Kita sembahyang fardu di sini. Lepas tu apabila selepas tu kita nak sembahyang sunat pula, kita pindah di tempat lain pula. Maknanya tempat lain pula jadi saksi bagi kita. Sebab itulah ulama katanya sunat kita memindahkan tempat apabila kita nak sembahyang sunat, untuk nak membanyakkan saksi-saksi. Dan bersabda Nabi SAW, jangan menyapu oleh seorang kamu akan mukanya daripada tanah apabila sujud ia pada sembahnya. Maka bahawasa malaikat berselawat mereka itu atasnya selama ada bekas sujud itu pada mukanya.
dan dahinya. Bersabda Nabi SAW, jangan menyapu oleh seorang kamu akan mukanya daripada tanah. Nabi larang jangan sapuhkan muka ketika kita berada di dalam sembahyang. Sapu muka tu kerana apa? Daripada tanah apabila sujud. Mana tanah yang lekat di dahi dia ketika dia sujud. Memanglah orang dulu tu dia sembahyang atas tanah. Apabila dia sujud atas tanah itu, maka tanah atau debu-debu itu lekat di dahi dia. Apabila lekat di dahi itu, Nabi katanya jangan sapu. Inilah diambil oleh setengah ulama, katanya makruh kita sapu muka. Makruh oleh sapu muka. Tapi di dalam solat ini bukan dia lepas salam. Jangan sapu ni di dalam solat. Apabila contohnya kita sujud. Ini kalau tak sembahyang atas tanah pun, kalau kita sembahyang di atas lantai, kalau ada sapuh, ada kabut-kabut, ada debu-debu, pasir-pasir ke masalah, artinya apa-apa benda tu ia akan lekat di dahi. Dia akan lekat di dahi, maka apabila lekat di dahi itu sekiranya daripada tanah, daripada debu-debu, pasir-pasir yang kecil-kecil itu, maka dilarangkan kita sapu. Apabila kita sujud, terasa lekat pasir, lekat kabut, lekat tanah di dahi kita. Biar begitulah. Jangan kita sapu, biar di situlah, biar tanah, biar pasir lekat di dahi di situ. Dimakruhkan kita sapu. Ini hadis ini berbicara masalah sapu di dalam solat. Bukan sapu selepas salam. Adapun masalah sapu lepas salam itu masalah lain pula. Apabila kita sujud terlekat pasir-pasir di dahi, jangan kita sapu, biarkan. Melainkan benda itu melindungkan dahi kita daripada rapat dengan tempat sujud. Contohnya dia sujud di atas kertas masalah. Tiba-tiba kertas itu lekat di dahi. Lekat di dahi, nak sujud pula itu mestilah buang supaya tak dengan sebab kertas itu menghalangkan rapat dahi kita ke tempat sujud. Maka bahawasa yang ni kerana kenapa jangan sapu, kenapa jangan sapu, artinya makruh sapu tadi, kerana bahawasa malaikat menselawat mereka itu, jadi minta ampun mereka itu. Kerana bahawasa malaikat menselawat dan minta ampun mereka itu, malaikat atasnya atas seorang kamu tadi, minta, jadi selawat malaikat maknanya minta ampun. Selama ada bekas sujud itu pada mukanya dan dahinya. Selama mana bekas sujud, mana kabut-kabut, artinya pasir-pasir, tanah-tanah yang lekat di dahi, itu bekas sujud pada mukanya dan dahinya. Selama mana benda itu dekat di dahi kita, selama itulah malaikat meminta ampun untuk kita. Dan bersabda Nabi SAW, hanya sungguhnya umpama sembahyang itu seperti sungai yang pada pintu seorang kamu, mandi ia padanya tiap-tiap hari 5 kali. Ini pula satu hadis ini menunjukkan bahawasanya ketika apabila sama ada juga maksud dengan hadis tadi, maksudnya ialah apabila kita sembahyang, diampunkan dosa kita. Diampunkan dosa kita dengan sembahyang.
walaupun dia tidak bertaubat. Diampunkan dosa dengan sebab dia tu sembahyang, walaupun tidak taubat sekalipun dosa diampun. Tengok sabda Nabi SAW, hanya sungguhnya umpamu sembahyang perbandingan bukan umpamu sembahyang dan sifat sembahyang, sifat sembahyang, tapi sini nak buat perbandingan sifat sembahyang. Sembahyang, kelakuan sembahyang itu, sifat sembahyang itu, umpamaan sembahyang itu seperti sungai. Sembahyang itu seperti sungai. Sungai yang ada pintu seorang, yang pada pintu seseorang. Kamu seperti sungai yang ada di depan pintu rumah seorang kamu. Jadi sembahyang 5 waktu ini dibandingkan seperti ada sungai. Sebuah sungai ini terletak di mana? Terletak di depan pintu rumah kita. Terletak di depan pintu rumah kita. Mandi ia padanya pada sungai tiap-tiap hari 5 kali. Dia mandi pada sungai itu pada setiap hari itu 5 kali mandi. Jadi kita sembahyang pada satu hari satu malam itu 5 kali, 5 kali sembahyang, maka diri sembahyang itu diberbandingkan seperti sungai. Apabila kita sembahyang 1 kali, seolah kata kita mandi 1 kali. Sembahyang zuhur, sekali sembahyang zuhur, seolah katanya kita sembahyang mandi 1 kali. Sembahyang asar pula kita mandi pula 1 kali. Sembahyang maghrib kita mandi pula 1 kali. Sembahyang isya kita mandi pula 1 kali. Sembahyang subuh kita mandi pula 1 kali. Seolah-olahnya begitu. Maka mandi itu ialah satu perkara yang menyucikan badan. Mandi itu satu perkara, satu perbuatan yang kita buatnya untuk nak menyucikan badan kita. Memanglah begitu. Dah tentu dah begitu. Kalau tidaknya kita tak mandi. Mandi itu untuk nak membersihkan badan kita daripada daki-daki. Daripada kekotoran. Maka dibandingkan seperti sembahyang. Sembahyang tu apabila kita sembahyang disucikan kita daripada daki, daripada dosa. Mandi untuk nak menyuci daripada daki, sembahyang untuk nak menyuci daripada dosa. Itulah maksudnya. Jadi kita sembahyang 5 kali itu 5 kali diampunkan dosa kita. Engkau tiada ditinggal atasnya daki. Sehingga tiada tinggal, tiada tertinggal, tak ada dah di badan dia nya daki. Sebab 5 kali mandi. 5 kali mandi, 5 kali mandi maknanya 5 kali solat, 5 kali diampunkan dosa. 5 kali diampunkan dosa. Maka itu sehingga kalau dia sembahyang sehari semalam tu cukup 5 kali, kiranya dosa tu dah tidak ada. Dosa tu dah tidak ada. Sebab apa? Sebab sekali menyuci dah keluar, sekali menyuci dah keluar. Kita 5 kali suci memanglah tidak ada dosa. Tapi yang sepatut ingat, kita maklum bahawasanya dosa terbagi kepada 2, dosa kecil dan dosa besar. Dosa besar itu tidak diampun melainkan dengan secara taubat. Dosa besar itu tidak diampun dengan mana-mana cara sekalipun, melainkan dengan secara taubat. Yang cara lain
tidak ada jalan untuk nak dapat ampuni daripada dosa besar. Itu maka faham di situ bahwasanya katanya sembahyang itu diampunkan dosa dengan sebab sembahyang, maka dosa besar tak masuk di dalam dosa yang diampun dengan sebab sembahyang. Sebabnya dosa besar tidak diampun melainkan dengan bertaubat. Maka tinggal ada dosa kecil, maka memanglah dosa yang diampun dengan sembahyangnya ialah dosa kecil. Itu pun dosa kecil itu pun disyaratkan bahawasanya dosa itu tidak ada bersangkutan dengan anak Adam. Dosa kecil yang tidak ada bersangkutan dengan anak Adam. Sekiranya kalau dosa kecil sekalipun tetapi ada sangkutan dengan manusia, dengan anak Adam, mesti kena minta maaf. Betul. Mesti kena minta maaf daripada dia, barulah dia ampun. Kalau tidak, tak ampun juga. Jadi kita boleh ambil maksudnya semuanya mana-mana fadilat disebut kata diampunkan dosa, semuanya kembali bersangkut dengan dosa kecil ke semua. Kita patut ingatlah bahawasanya dalam hadis, dalam mana-mana hadis, sekiranya katanya buat gini diampunkan dosa. Satu amalan ini apabila kita buat diampunkan dosa. Seperti kata nak datang kepada tempat pengajian, nak datang kepada tempat jemaah, satu langkah diampunkan dosa, satu langkah diampunkan dosa. Seperti katanya apabila kita ambil wuduk, kita basuh muka, maka dosa-dosa yang dikerjakan oleh muka itu diampunkan. Apabila kita basuh tangan, dosa-dosa yang dikerjakan oleh tangan diampunkan, digugur bersama dengan air yang bertitik. Apabila kita sapu kepala, maknanya kita buang dosa yang ada di kepala. Apabila kita basuh kaki, maknanya kita basuhkan dosa daripada kaki. Jadi dosa itu berkeluar bersama dengan air yang bertitik yang mengalir turun daripada anggota kita. Semuanya itu semuanya kembali kepada dosa yang diampun itu ialah dosa kecil. Yang digugur dengan sebab ibadat itu ialah dosa kecil, tak termasuk dosa besar. Maka demikianlah sembahyang itu membasuh ia akan segala dosa. Semacam sungai lah. Maka demikianlah sembahyang itu pun semacam sungai juga, membasuh ia akan dosa. Jadi kekotoran badan kita, kekotoran kita manusianya ialah dosa. Kekotoran badan kitanya ialah daki-daki. Mandi menyucikan daki, sembahyang menyucikan dosa. Dan bersabda Nabi SAW, barang siapa mengekali atas segala sembahyang yang 5 dengan segala wuduknya dan segala waktunya dan segala rakaatnya dan segala sujudnya, dan mengaku ia bahawa segala sembahyang itu hak Allah Ta'ala, nascaya diharam oleh Allah Ta'ala akan jasadnya atas api neraka. Barang siapa mengekali atas sembahyang 5 waktu. Barang siapa mengekali atas sembahyang yang 5 waktu. Siapa-siapa yang tak pernah tinggal sembahyang dia, dia tak pernah tinggal, dia sembahyang tak pernah tinggal, setiap hari 5 waktu itu cukup, setiap hari 5 waktu itu cukup. Itu maknanya barang siapa mengekali atas segala sembahyang yang 5
Mengekali maknanya tak pernah putus sembahyang dia. Cukup. 5 kali sehari, 5 kali sehari itu cukup. Itu makna mengekali atas segala sembahyang yang 5. Lagi pulanya sembahyang setiap hari 5, satu hari itu cukup 5. Sembahyang setiap hari, satu hari itu cukup 5 fardu. Itu maksudnya. Lagi pula sembahyang dia itu dengan segala wuduknya. Memanglah dia nak sembahyang, dia ambil wuduk. Tetapi bukan sekadar wuduk sajalah, semua segala perkara-perkara yang menghendaki kepada sah sembahyang. Kalau tidak ada, batal, tidak sah sembahyang. Seperti menghadap kiblat, tutup aurat, menyuci daripada najis, itu semua. Tapi yang nak cerita di sininya dengan segala wuduknya. Sekali sembahyang dia sembahyang dalam keadaan berwuduk. Wuduk sebagai wuduk yang sempurna dan segala waktunya, mana dia sembahyang 5 waktu sehari semalam, dia mengekali dengan apa dia, dengan secara dia meraihkan wuduk dan dia dan segala waktunya, waktu sembahyang. Jadi dia sembahyang 5 waktu itu cukup serta meraihkan, menjagakan akan waktunya. Dengan maknanya dia tak terlepas daripada akan suatu sembahyang lepas daripada masa nanti qada, tidak ada. Dengan maksudnya segala waktunya itu maknanya dia sembahyang bertunai, sembahyang di dalam waktu. Dia sembahyang 5 waktu itu sembahyang di dalam waktu. Berkekalan sentiasa dia sembahyang. Lagu-lagnya sembahyang tu dia meraihkan waktunya, jadi sembahyang di dalam waktu. Dan segala rokoknya dia meraihkan segala rokok yang sempurna, selain pada apa dia tamakninah, apa dia lagi, memanjangkan rokok, memanjangkan sujud. Kita tasbih dalam rokok, kita tasbih dalam sujud. Itu segala rokoknya muspenuhkan rokok dan muspenuhkan sujud. Dan mengaku ia bahawasa segala sembahyang itu hak Allah Ta'ala. Dan dia mengaku, dan juga dia tadi itu dia mengaku bahawasanya segala sembahyang itu hak Allah Ta'ala. Dia mengaku, dia terima dalam hati bahawa sembahyang 5 waktu itu hak bagi Allah Ta'ala. Apa maksudnya? Hak bagi Allah Ta'ala ialah perkara yang sepatut kita tunai kepada Allah Ta'ala. Itu panggil hak bagi Allah yang wajib di atas kita menunaikan hak itu. Hak bagi Allah yang wajib di atas kita hamba menunaikan hak itu. Dia tahu, dia yakin bahwasanya sembahyang itu ialah hak Allah Ta'ala. Selama mana kita tak sembahyang, kita pada maknanya kita tak tunaikan hak Allah Ta'ala. Apabila kita sembahyang, pada maknanya kita dah tunaikan hak Allah Ta'ala. Seperti kita lekat hutang, apabila kita berhutang daripada seorang mana-mana orang, selama mana kita tak bayar, tak lepas kita daripada hak dia. Apabila kita dah bayar hutang kepada dia, maka pada maknanya kita lepas dah daripada dia. Itu maknanya. Bahawasa segala sembahyang itu hak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Siapa-siapa yang boleh buat begitu tadi, sembahyang 5 waktu sehari semalam tak putu-putu dan berkekalan setiap hari dia sembahyang, lagi pulanya sembahyang dalam keadaan wuduk, sembahyang dalam waktu, dan muspenuhkan rokok dan sujud, dan dia sembahyang itu kerana nak tunaikan hak Allah Ta'ala terhadap dia. Apabila dia sembahyang dalam keadaannya begitu, jawabnya, nasjaya diharam oleh Allah Ta'ala akan jasadnya atas api neraka. Nasjaya diharam, pakai haram mana itu haram mana lawan bagi apa dia, wajib sunat tu bukan. Dia haram mana ditegahkan.
Diharam maknanya ditegahkan oleh Allah Ta'ala akan jasadnya atas api neraka. Jadi api neraka tak boleh menyentuhkan jasad akan badan orang itu tadi. Api neraka tak boleh menyentuhkan jasadnya, tak boleh menyentuhkan akan jasad dia, maknanya tak masuk neraka. Kalau masuk neraka macam mana nak lepas pada api? Kalau masuk neraka mestilah kena duduk dalam api je. Maka Allah Ta'ala mengharamkan jasad ni atas api neraka, tak masuk neraka tadi. Lepas daripada kena api neraka. Lepas pada api neraka maknanya tak masuk neraka. Kalau tak masuk neraka, di mana tempat? Ialah syurga. Sebab di akhirat sana ada dua tempat. Tak syurga, neraka. Tak neraka, syurga. Di tengah-tengah tu tidak ada. Sebab tu kalau lepas daripada azab neraka, malah lepas daripada neraka. Lepas pada neraka, di mana tempatnya? Ialah syurga. Dan sabda Rasulullah SAW, barang siapa sembahyang subuh dalam jemaah 40 hari, dia siapa-siapa saja dia sembahyang subuh berjemaah, masanya 40 hari. Tiada meluputkan dia oleh rakaat yang satu. Dapat sembahyang subuh dengan jemaah, tak tertinggal satu rakaat pun. Maknanya jemaah subuh itu pada rakaat pertama yang kedua. Setiap harilah begitu. Setiap harilah dia begitu, mana berjemaah sembahyang subuh dapat bersama dengan imam itu rakaat pertama dan rakaat yang kedua. Jadi sembahyang subuh dua rakaat itu dalam keadaan jemaah kesemuanya. Bukan katanya rakaat pertama berjemaah, rakaat yang kedua seorang diri. Seperti kita dapat imam tu pada rakaat yang kedua. Pada maknanya kita sembahyang berjemaah satu rakaat lagi seorang diri. Barang siapa sembahyang subuh di dalam jemaah 40 hari, masa dia ni tiada meluputkan dia oleh rakaat yang satu. Satu rakaat pun tak luput. Dia semua jemaah semua. Apa kelebihan yang dibagi kepada dia? Nascaya di surat Allah Ta'ala baginya kelepasan daripada api neraka. Nascaya disurat oleh Allah, mana dimenentu oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala menentu bahwasanya orang ini dia lepas daripada api neraka. Orang ini lepas daripada api neraka, maknanya lepas pada masuk ke dalam neraka lah. Sebab lepas pada api neraka. Dan satu hadis lagi pula, dan ada lagi dan kelepasan daripada nifak. Sifat munafik dah lepas juga daripada dia. Dilepaskan dia daripada api neraka dan lepas juga daripada sifat nifak. Dia tak jadi tidak berperangai dengan perangai orang yang munafik. Dan satu lagi pula, dan sabda Nabi SAW, barang siapa sembahyang subuh di dalam jemaah, kemudian duduk dia berzikir akan Allah hingga naik matahari, dibina Allah baginya akan mahligai di dalam Jannatul Firdausil A'la. Dan bersabda Nabi SAW, barang siapa sembahyang subuh dalam berjemaah
Siapa datang sembahyang subuh berjemaah. Selepas pada solat subuh itu, kemudian duduk ia berzikir Allah. Selepas pada sembahyang subuh berjemaah itu, dia tak pergi ke lain-lain lagi. Dia terus berzikir akan Allah Ta'ala hingga naik matahari. Lepas pada sembahyang itu, dia berzikir dengan mana-mana zikir pun. Dia berzikir sehingga matahari naik. Sehingga naik matahari. Siapa yang boleh buat begitunya, Allah Ta'ala akan balas pada dia apa dia? Maka nascaya dibina Allah baginya. Allah Ta'ala membangunkan untuk dia, untuk orang tu tadi tu akan mahligai. Akan sebuah mahligai di dalam Jannatil Firdausil A'la. Tuhan buat, Tuhan membinakan akan sebuah mahligai yang terletak di dalam Jannatul Firdaus. Lepas tu kata kil 70 mahligai. Katanya Allah Ta'ala membinakan akan mahligai dalam Jannatul Firdaus tadi itu. Berapa buah mahligai yang dibinakan? Kata kilnya 70 mahligai. Bukan sebuah mahligai itu tidak. 70 buah mahligai. Tiap-tiap mahligai itu 7 pintu. Setiap satu mahligai itu 7 pintu. Ini pintu ada 7. Kalau pintu ada 7, mestilah bangunan itu besar. Dia tak mungkinlah kalau bangunan itu kecil tetapi pintu ada 7. Jadi penuh dengan pintu pula. Jadi maknanya rumah itu, mahligai itu besarnya. Besar tu, besar sakar mana besar sehingga katanya ada 7 pintu. Besar luas sebab ada 7 pintu. 7 buah pintu itu daripada emas dan perak. Daun pintu dia itu buatan daripada emas dan perak. Bukan pintu kayu, bukan pintu itu biasa, itu tidak. Dibuat daripada emas, dibuat daripada perak. Dan bersabda Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa sembahyang isyak di dalam jemaah, sembahyang isyak berjemaah, maka seolah-olah berdiri sembahyang ia setengah malam. Qiyamul lail setengah malam. Barang siapa sembahyang isyak di dalam jemaah, maka dia sembahyang isyak berjemaah itu, maka seolah-olah berdiri sembahyang ia setengah malam. Seolah dia tu qiyamul lail setengah malam. Berdiri sembahyang, mana qiyamul lail, bangun tengah malam untuk beramal ibadat. Seperti dia tu sembahyang qiyamul lail setengah malam. Ini mulai masuk kelebihan sembahyang yang tertentu. Dan barang siapa sembahyang subuh di dalam jamaah, maka seolah-olah berdiri sembahyang ia semalam sekaliannya. Siapa yang sembahyang subuh berjamaah, siapa yang sembahyang subuh berjamaah, maka seolah-olah berdiri sembahyang. Dia bangun sembahyang. Seperti dia bangun sembahyang, dia berdiri sembahyang. Berdiri itu maknanya bangun sembahyang. Kalau orang yang boleh berdiri, kalau tidak pun duduk, sama juga. Berdiri maknanya mengerjakan sembahyang tu.
walaupun dalam tak kuasa nak berdiri, duduk. Tapi sebab kata berdiri ni, ghalib-ghalib orang sembahyang tu berdiri. Tapi orang yang sembahyang sunat, tak wajib berdiri. Kalau sembahyang fardu, wajib berdiri. Kalau tak kuasa berdiri, barulah boleh duduk. Maklum sana. Maka seolah-olah berdiri sembahyang ia semalam sekalian. Dia sembahyang subuh walaupun 2 rakaat, tapi dia sembahyang berjamaah. Maka pahala dia tu dapat semacam dia qiyamul lail pada sebuah malam. Pada seluruh malam. Seolah kata dia tu qiyamul lail 12 jam. Tapi kalau sembahyang Isya berjemaah, seolah kata dia tu apa dia? Qiyamul lail 6 jam pada waktu malam. Itu berbeza, nilainya itu sama. Jadi tinggi sembahyang subuh lagi daripada sembahyang Isya. Maka untuk pagi ini kita akhirkan dengan kata, dan sabda Nabi SAW terlebih berat sembahyang atas segala orang yang munafik itu. Wallahu a'lam. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah lana futuha arifin Allahumma inna nas'aluka ma qara'na wa fasna wa sami'na wa faradna subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun